Yang ni nak cerita apa? Tentang hubungan suami isteri ni. Kan, suami dia ada kuasa veto. Suami dia ada kuasa mutlak yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Kan, antara dia apa tuan-tuan sekalian? Isteri itu dia kena tunduk kepada suami. Apa-apa cerita pun suami. Bila kita dengar macam tu, tak apa nak puas hati dengan ustaz. Pasal apa suami ni semua dapat kuasa macam tu? Pasal suami nak kena jawab depan Tuhan semua benda. Terpegang tu ya? Suami nak kena jawab depan Tuhan. Allah Ta'ala bagi kepada suami ni kekuatan, bagi kepada suami ni kuasa yang mutlak. Pasal dialah akan menjadi wali, dia akanlah menjadi orang yang protect ataupun orang yang akan menjawab segala persoalan-persoalan dalam keluarga tu. Nombor satu yang dia nanti nak kena jawab, kalau Allah Ta'ala nak tanya tuan-tuan sekalian, yang pertama tanya tentang isteri. Macam mana cara hang cari isteri hang? Nak kena jawab juga kita. Lepas tu pula apa yang kita buat pada isteri kita? Bila kita dah dapat dia, adakah kita melaksanakan dan kita menunaikan amanah yang Tuhan bagi kat kita? Kita nak kena jawab. Bini pula kata kat kita, bini kata memang saya nak buat segala apa yang Tuhan suruh, tapi dia ni duk halang saya, sehingga kan saya ni tak boleh. Bila saya nak semayang, dia sepak saya. Bila saya nak mengaji, dia terajang saya. Tuan-tuan nampak tak? Semua benda tu duk atas panggu kita. Dia bukan kira seronok nak menikah ya. Kan? Sebab tu Tuhan bagi kat kita kuasa. Nah, ambil hang kuasa. Antara dia kuasa talak Tuhan bagi kat kita. Kan? Sebab suami dia ada pertimbangan. Tapi ramai di kalangan kita yang guna kuasa tu dengan keadaan menggunakan hawa nafsu dia. Salah sikit cerai, salah sikit cerai. Nasib baik cerai tu ada 3. Buat cerai tu kadang ada 10 dia bagi. Tuan sekalian, sebab dia tak fikir apa benda yang akan dituntut tu. Dan benda ni saya pernah cerita kepada tuan-tuan dulu, kalau tak silap saya lah. Bagi satu orang suami, ketika mana dia nak menceraikan isteri dia, dia nak kena faham, bila isteri diceraikan, isteri itu pula pergi buat tuntutan di mahkamah syariah. Banyak benda yang isteri itu boleh menuntut ke atas dia, dan menyebabkan dia fikir, ya Allah, kalau aku tahu kata teruk macam ni, aku tak cerai dia ni. Banyak benda, tuntutan hadanah dia, tuntutan iddah ataupun muta'ah dia, lepas tu tuntutan macam-macam, harta sepencarian dia. Dia jadi rumit benda ni. Tuan-tuan, ramai orang macam tu. Nak cerita pun masa kita pendek sangat. Kan? Waktu saya jadi imam di masjid daerah tu, ada 2-3 kes yang dia pergi mahkamah, dia silap macam mana mai ke masjid daerah, dia main cerita kat kita. Kita pula kenal. Kan? Dia dua abang kata ni isteri saya dah cerai isteri saya apa semua lah, dia tuntut macam-macam main kat saya. Sampai saya ni tinggal 900 ya ustaz, daripada gaji dia berapa tu. 900 tu pun nak kena bagi juga kepada anak-anak hadanah penjagaan anak-anak yang ada dekat bini dia tu. Kira-kira balik main 900 tu tinggal 400 ya kat saya ustaz. Kata kerja apa? Saya kerja nelayan. Ustaz, kalau saya tahu nak jadi macam ni, saya tak cerai. Tuan-tuan nampak lah. Nampak macam mana benda dah lepas lah. Ingat bagi panjang, dia bukan boleh main macam tu ya. Nombor 2, selalunya yang kita selalu tersalah, orang lelaki ni dia suka taklid. Dia duk ingat kuasa tu hebat sangat. Taklid ni apa? Taklid ni dia menyangkut, kalau hang keluar daripada rumah ni jatuh talak satu, kalau hampi juga jatuh talak satu. Duk taklid, dia ingat ke hebat sangat ke taklid tu. Bini dia pula bila dengar macam tu, bini pun langgar. Dia kata, awak ambil aku tak berani keluar. Dia kata, nak taklid, dia keluar tu sekalian. Bila keluar jahanam, dia main pejabat agama duk hunggak pintu pula. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat tuan sekalian, kuasa orang lelaki itu besar. Baik, dan dia kata apa di sini? Dia kata, dan apabila keluarnya perempuan itu dengan izin suaminya. Bila perempuan tu nak keluar rumah, dia minta izin kepada suaminya. Maka sayugianya dengan memakai pakaian yang buruk-buruk. Pakaian yang buruk-buruk maksud dia apa sini? Pakaian yang tidak menjolok mata. Tu maksud dia macam tu. Jangan duk pakai baju merah menyala sampai orang tengok daripada jauh, sakit habis mata orang. Lepas tu pakaian pula, jangan pakaian yang ketat-ketat. Orang perempuan jaga elok-elok. Ada pula jenis suami yang suka bini dia pakai ketat, ada. Dia keluar pakai bagus dah, pakai longgak-longgak apa semua, tengok-tengok dia dah nak pergi tengok orang mati ke? Apa pasal? Dah pakai bagi nampak muda sikit, nampak macam orang tua. Ada jenis macam tu. Lepas tu pula hak jenis suami ni, dia suka ni kalau orang duk puji bini dia tu, dia berasa kembang serupa dengan burung gagak.
Dia kata, Haji pun nampak muda lah nak. Dia kata kena menikah baru. Oh, hak baru ni Haji. Saya tengok dia nyari-nyari, saya ingat anak dara, pandai Haji cari. Kawan pun duk pintai misai. Oh, kemas dia seronok jenis macam tu. Dia tak tahu bala Tuhan duk turun mai kat dia tu. Dia tak tahu. Boleh faham tuan sekalian? Jaga elok benda-benda macam ni. Jadi, isteri kita sebelum nak bagi dia keluar, dah usah cara pakaian dia dulu. Kan cara pakaian apa semua, kalau kita pakai elok, kita pun tengok, kita puas hati. Okey, hang keluar. Kan macam tu. Dan jangan berhias-hias dengan memakai pakaian yang baik-baik. Makna dia pakaian yang melampau lah. Jangan duk berhias-hias pakai melampau sangat. Dan jangan memakai bau-bauan. Boleh pakai, tetapi bau-bauan yang melampau-lampau. Dia tak sampai lagi, bau dia nanti sudah sampai lah. Oh, kata ni bau ni bukan bau biasa-biasa ni. Ni bau bombshell punya. Bombshell ke apa orang panggil? Kan? Bau ni sudah sampai. Maknanya sekejap makcik tu nanti sampai. Kan? Tak mau macam tu. Dan sayugianya berjalan ia pada tempat yang sunyi. Sunyi ni makna apa? Tempat yang orang tak ramai berhimpun. Bukan kata sunyi, sepi berjalan dalam lorong gelap apa semua, bahaya balik dekat dia. Maknanya tempat orang ramai yang berdesak-desak ni jangan kita duk pergi. Macam mana di pasar malam yang orang ni terlampau crowded, tuan-tuan sekalian. Sebab bila berjalan ni dia akan belaga masing-masing apa semua. Dalam ramai-ramai tu kita tak tahu ada golongan-golongan yang menjadi AJK, tugas-tugas khas ni dia ada. Kan? Dia jenis jalan ni kira tangan ni dia suka duk lepas ke tu. Bini kita pula duk lalu lupup kata terkena bini kita ke apa ke. Tuan-tuan sekalian, dia pun jalan buat tak reti ya. Jaga elok. Dia dapat kepuasan dengan cara macam tu. Yang kata gangguan seksual ni macam-macam tuan-tuan sekalian. Kan? Kadang-kadang dia tengok kita, dia duk angkat kening dia, ada jenis macam tu. Kalau tuan-tuan macam kita kerajaan Pulau Pinang ni, sebelum nak buka komputer tu nanti dia akan tulis dekat situ macam mana cara yang kata gangguan seksual. Antara dia dengan bahasa-bahasa ataupun kata-kata yang membawa kepada seksual. Itu juga gangguan seksual. Kita boleh report kepada Biro Pengaduan Awam. Amboi, dia kata pagi ni makcik, hei berasa. Dia buat lagu tu ya. Kawan ni boleh pergi report. Jangan makcik tu pula duk layan pula. Dia kata berasa apa? Dia kata, awak ingat hang seorang berasa, aku berasa hang tak fikir. Mampu. Tuan-tuan ada jenis macam tu. Kan? Baik. Jadi hak orang buat ni jaga elok. Tempat yang crowded, tempat yang ketat-ketat, kita tak payah pergi. Okey, carilah tempat yang mudah. Dan jangan ia berjalan pada tengah pekan. Maksud dia tempat-tempat ni lah, tempat-tempat yang tumpuan apa semua ni. Kadang-kadang mereka ni pergi cari juga tempat-tempat macam tu. Pasal apa? Pasal suami tak pergi. Kan? Kita nak katakan orang perempuan sepenuhnya pun tak boleh. Kan? Dia kata memang kami nak pergi cari barang dan barang pun ada datang tu. Tapi oleh kerana ustaz duk pergi baca kitab macam tu, kami tak boleh pergi. Bila kami tak boleh pergi, kami nak cari barang tak mana? Nak suruh suami yang suruh kami pergi. Kita nak kata apa tuan sekalian? Balik kita duk pesan kat dia, hang dengar dah ustaz kata apa tadi? Hang jangan duk pi dah tempat-tempat pelik-pelik tu. Dia kata bukan saya tak mau pi, saya suruh abang pi, abang tak mau. Pi apa nama market ke apa. Kita duk suruh bini kita ya. Kita ni kira bawa dia pi sampai ke market, lepas tu duduk dalam kereta, duk main telefon dia. Bini kita duk keluar pi beli ikan lah, pi apa-apa semua. Bila keluar pi beli ikan, tiap-tiap hari kira nak beli ikan ya. Pasal apa? Pasal rupanya dah jatuh cinta dengan penjual ikan tu. Dengan kita dia tak dapat macam tu. Dengan kita tak belai dia. Dengan kita tak bagi manja dan kasih sayang pada dia. Tiba-tiba kawan ikan tu pergi bagi. Dengan kita panggil hang aku ya. Dia tanya kita, abang nampak cantik tak? Boleh lah tu. Hang nak taram mana tu, kita doboh lagu tu. Sepatutnya hak tak cantik pun kita kata, amboi awak cantik kan ni. Padahal tak cantik pun. Bila dia pi ke market tuan-tuan sekalian, dia masuk market tu, hak jual ikan, hak orang jual ikan, dia nak jual ikan, dia nak bagi melarihkan jual ikan dia. Yang kita orang duk panggil makcik, kita orang duk panggil mak long, tiba-tiba kawan jual ikan pergi panggil kat kita Kak Long. Kita tak berasa ke? Oi, hang panggil kat aku Kak Long ni, padahal aku ni mak long. Duk esok kira nak beli lagi lah ikan. Sampai kita pun penuh peti air dah. Contoh macam tu lah. Boleh faham tuan sekalian? Tu, jangan duk salah orang perempuannya. Jadi malam ni orang perempuan dia sokong saya balik. Tadi nampak macam tak apa sokong. Dan juga pada hadapan orang-orang yang banyak, orang-orang hak ramai. Bila tengok ramai dia kira nak pergi. Dia kata abang cuba pergi tang tu. Allah kata tempat lain banyak lagi, makan sama. Jangan dia pergi timpa tang tu buat apa? Bagi ramai-ramai ni. Dia jenis suka jenis ramai ni.
serta memeliharakan pula daripada didengar oleh lelaki yang helat akan suaranya. Maknanya ada lelaki-lelaki helat ni apa, hak jenis-jenis yang orang kata apa, jenis dia fikir ni tak macam kita ni. Jenis kalau bahasa orang putih ni dia kata apa, dia kata sek maniak dia kata ni. Oh, jenis ni ada tuan sekalian. Kan? Dia satu kerja dengan kita, lepas tu kita ni nak bincang dengan dia, kita peganglah pen, perempuan ni pegang pen nak tulis apa semua, dia tengok perempuan tu pegang pen, dia dah fikir benda lain lah. Ada jenis-jenis macam ni, jenis-jenis yang tak boleh nak kawal perasaan ni ada. Oh, tuan-tuan jaga elok jenis lagu ni. Takut macam tu. Agama ni dia habaq awal, agama ni jaga awal. Dan memeliharakan pula daripada dikenai oleh orang-orang akan rupanya. Maknanya tuan-tuan sekalian, bukanlah kata nak tunjuk sangat muka dia tu, cuma kalau boleh tak payah expose sangat muka dia tu. Dan jangan ia hiraukan sekali-kali kepada lelaki yang lain daripada sahabat suaminya pada menuntut satu hajat. Maknanya kalau ada orang nak mai apa-apa, nak mai minta tolong dekat dia ke apa semua ni, dia kena habaq kat suami dia dulu. Ni abang, ni kawan ni nak minta tolong, ataupun abang minta tolong kat suami saya lah, tak apa nak cantik sangat minta tolong kat saya ni. Begitulah isteri yang disebut dalam kitab kita.